Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana masih memberi kekuatan dan kesihatan kepada saya untuk terus menghasilkan video berkaitan dengan rawatan bagi penyakit misteri. Pada kali ini, perbincangan akan fokuskan kepada persoalan kenapa hantu raya atau saka hantu raya apabila dibuang atau dirawat, kemudian ia datang kembali. Isu ini ditimbulkan kerana saya sering mendapat persoalan daripada pesakit ataupun keluarga pesakit, kenapa setelah beberapa kali ikhtiar, hantu raya atau saka hantu raya tersebut datang kembali dan mengganggu mereka sebagaimana sebelumnya, dan ada kalanya lebih teruk daripada sebelumnya. Pada kali ini, saya akan kongsikan tips-tips ataupun panduan-panduan bagi merawat saka hantu raya. Perkongsian ini bertujuan untuk membantu tuan-puan mengetahui lebih awal kemungkinan punca kenapa masalah tersebut gagal diselesaikan. Perkongsian ini adalah berdasarkan pengalaman saya dalam merawat pesakit yang diganggu oleh saka hantu raya ataupun hantu raya yang mendapat rawatan daripada Pusat Rawatan An-Na'am. Perlu diingatkan bahawa perkongsian ini adalah berdasarkan pengalaman saya dan mungkin tuan-puan akan mendapati ada perbezaan dengan perawat-perawat yang lain. Antara tips yang saya boleh kongsikan ialah yang pertama, berkaitan dengan keikhlasan pesakit untuk membuang saka hantu raya ataupun hantu raya tersebut. Ini kerana ada yang saya temui pesakit yang menghadapi gangguan hantu raya tersebut datang untuk ikhtiar kerana desakan daripada keluarga mereka. Ia tidak benar-benar mahu membuang hantu raya tersebut kerana hantu raya tersebut telah banyak membantu beliau melakukan kerja-kerja sehariannya. Bagi kes sebegini, ada dua kemungkinan kenapa apabila dibuang, hantu raya tersebut ataupun saka hantu raya tersebut masih lagi belum dapat dibuang dengan sempurna. Keadaan yang pertama, apabila pesakit balik semula ke rumah, oleh kerana mereka dah terlalu biasa bersama dengan hantu raya atau saka hantu raya tersebut, rasa sayang kepada hantu raya atau saka hantu raya tersebut cukup menebal, beliau akan amalkan kembali amalan-amalan yang menyebabkan hantu raya atau saka hantu raya itu mendampinginya semula. Biasanya mereka akan melakukannya dengan tanpa pengetahuan keluarga kerana takut dimarahi oleh ahli keluarga. Pada akhirnya, ia seolah-olah seperti ikhtiar yang dibuat itu tidak berkesan. Bagi keadaan yang kedua, pesakit tersebut tidak memberi semua barang-barang yang berkait dengan hantu raya atau saka hantu raya kepada perawat untuk dimatikan sebelum rawatan seterusnya dilakukan. Ini kerana biasanya mereka akan memberikan hanya barang-barang yang mereka kurang sayang, tetapi mereka akan simpan barang-barang yang mereka sayang tanpa pengetahuan keluarga ataupun tanpa pengetahuan perawat. Oleh itu, apabila diikhtiar, hanya sebahagian daripada gangguan akan selesai dan sebahagian lagi tidak dirawat. Barang-barang yang dimaksudkan ialah seperti keris, badik, cincin, permata, geliga, duit shilling lama, kain kuning dan sebagainya. Yang mana barang-barang tersebut telah dijampi ataupun diperasap oleh pemilik asal atau oleh ia sendiri. Barang-barang tersebut perlu dimatikan kesemuanya kerana setiap barang yang dijampi atau diperasap akan menyebabkan pesakit tersebut didampingi oleh beberapa ekor hantu raya atau saka hantu raya. Dan jika barang-barang yang dianggap sebagai rumah hantu raya tersebut dimusnahkan terlebih dahulu, proses rawatan akan menjadi lebih mudah kerana mereka tidak ada tempat untuk bersarang. Oleh itu, keluarga pesakit hendaklah memujuk pesakit agar ianya memberi semua barang-barang yang berkaitan dan menasihatkannya supaya ikhlas dalam ikhtiar yang kita lakukan supaya saka hantu raya atau hantu raya tersebut dapat dibuang dengan sempurna. Dari pengalaman saya sebagai perawat, usaha untuk memujuk pesakit yang diganggu hantu raya atau saka hantu raya bukanlah senang. Ada kalanya ahli keluarga dimarah, disumpah seranah, dan ada juga berlaku di mana ahli keluarga dianggap sebagai anak yang derhaka kerana cuba membuang hantu raya atau saka hantu raya yang dia sayang. Jika usaha untuk memujuknya gagal, biasanya apa yang boleh dilakukan ialah menunggu sehingga pesakit tersebut terlantar di atas katil, tidak mampu bergerak, tidak mampu berbuat apa, barulah rawatan dapat dibuat. Yang kedua, pesakit yang diganggu oleh saka hantu raya atau hantu raya ini beranggapan mereka tidak diganggu oleh hantu raya ataupun saka hantu raya. Ini kerana barang yang mereka terima daripada pemilik saka hantu raya ataupun hantu raya tersebut telah lama tidak ada dalam pemilikan mereka. Sebenarnya, apa yang berlaku ialah apabila mereka menerima sahaja barang tersebut, dengan serta-merta hantu raya atau saka hantu raya akan terus mendampinginya. Walaupun
perkara tersebut dia hanya pegang untuk seketika sahaja. Barang-barang tersebut mungkin tidak berada dalam pemilikannya, mungkin dalam 3 keadaan yang berikut. Yang pertama, barang-barang yang diterima daripada pemilik hantu raya atau saka hantu raya tersebut dibuang ataupun hilang daripada pemilikannya sebaik sahaja selepas ia menerima barang tersebut. Tetapi barang tersebut tidak ada dalam pemilikannya sebelum ianya dimatikan terlebih dahulu. Keadaan ini umpama kita beli kenderaan atas nama kita, tetapi kenderaan tersebut tidak ada dalam pemilikan kita. Walau macam mana pun, dari segi hak miliknya, kenderaan tersebut masih lagi hak milik kita. Begitulah juga dengan barang-barang yang berkait dengan hantu raya ini. Ini bermakna hantu raya atau saka hantu raya tersebut kekal dalam milik pemilik tersebut kerana barang tersebut masih lagi hak miliknya. Keadaan yang kedua, barang tersebut telah diberi kepada seseorang lain, tetapi orang yang menerima ada kemahiran dalam hal-hal begini. Dia hanya menerima barang sahaja, tetapi tidak menerima penjaganya. Oleh itu, penjaga kekal dengan pemilik asal. Bagi menyelesaikan kes ini, pesakit atau keluarga pesakit hendaklah menghubungi orang yang menerima barang tersebut agar ia mengambil barang beserta dengan penjaganya. Jika ia tidak mahu, pemilik asal hendaklah dapatkan kembali barang-barang tersebut untuk dimatikan terlebih dahulu, barulah serah kepada orang yang ingin menerimanya. Yang ketiga, barang tersebut telah dipinjam oleh orang lain, tetapi perlu diingatkan bahawa barang tersebut masih lagi dimiliki oleh pemilik asal. Oleh itu, hantu raya atau saka hantu raya masih kekal dengan pemilik asal. Bagi menyelesaikan kes ini, pemilik asal hendaklah dapatkan kembali barang-barang yang diberi pinjam pada orang lain, matikan dahulu, barulah beri kepada orang yang ingin meminjamnya. Yang ketiga, ada juga pesakit yang diganggu hantu raya atau saka hantu raya beranggapan bahawa mereka tidak diganggu oleh hantu raya ataupun saka hantu raya tersebut. Ini kerana selepas sahaja mereka menerima amalan daripada orang yang membela hantu raya atau saka hantu raya, mereka tidak mengamalkannya. Bahkan mereka telah lupa apa yang diajarkan. Perlu diingatkan bahawa dalam kisah begini, walaupun ia tidak mengamalkannya selepas daripada menerimanya, hantu raya atau saka hantu raya tersebut telah mendampinginya. Oleh itu, pesakit cuba hendaklah ingatkan kembali apakah amalan yang diterima, dan jika ada salinan dalam bentuk tulisan, hendaklah diserahkan kepada perawat supaya dapat dimatikan terlebih dahulu sebelum rawatan seterusnya dapat dilakukan. Yang keempat, bagi pesakit yang diganggu oleh hantu raya ataupun saka hantu raya ini tetapi ia telah tua, ada kalanya ia telah lupa apa yang ia terima daripada pemilik hantu raya pada satu masa dahulu. Bagi kisah begini, sebelum rawatan dimulakan, eloklah ahli keluarga cuba dapatkan maklumat berkenaan dengan perkara ini, sama ada daripada adik-beradiknya ataupun daripada bapa saudara ataupun mak saudaranya. Maklumat ini penting kerana jika ia menyimpan barang-barang daripada pemilik hantu raya, barang-barang tersebut hendaklah dimatikan terlebih dahulu sebelum rawatan seterusnya dapat dilakukan. Yang kelima, ada juga keadaan di mana dalam proses rawatan berlangsung, pesakit tersebut telah dirasuk oleh hantu raya atau saka hantu raya. Dalam keadaan tidak sedar, ia berlakon seperti ia telah insaf, ia telah kalah, ia akan pergi jauh daripada sini, ia tidak akan lagi mengganggu keluarga pesakit dan lain-lain. Ada juga keadaan di mana hantu raya atau saka hantu raya tersebut mengungkit bahawa ia berbuat begini kerana ia tidak dijaga dengan sempurna oleh tuannya sebagaimana mereka berjanji dahulu. Dan ia berjanji jika tuannya menjaganya seperti mana yang persetujui, ia tidak akan membuat kacau lagi. Yang keenam, semasa proses rawatan, ada juga berlaku di mana hantu raya atau saka hantu raya ini merasuk pesakit. Ini menyebabkan pesakit menjadi agresif, bertindak melawan perawat, mengugut perawat, mengugut ahli keluarga, dan ada kalanya menjerit dengan kuat dengan tujuan supaya rawatan diberhentikan. Bagi keadaan yang kelima dan keenam ini, ahli keluarga hendaklah bertabah, bersabar, jangan percaya apa yang dicakap oleh pesakit yang sedang dirasuk. Ini kerana itu adalah hanyalah helah yang dilakukan oleh hantu raya atau saka hantu raya supaya rawatan dihentikan dan ianya selamat daripada dibuang. Yang ketujuh, ada juga pesakit yang diganggu oleh hantu raya atau saka hantu raya segan untuk menceritakan keadaan yang sebenarnya. Ini kerana ia melibatkan maruah mereka. Oleh itu, perawat hendaklah pastikan semasa proses rawatan berlangsung,
Tidak ada orang lain selain daripada orang yang dibenarkan oleh pesakit untuk berada bersama di situ. Secara umumnya, kesan yang dialami oleh pesakit yang diganggu oleh hantu raya atau saka hantu raya ini memerlukan masa yang panjang untuk pulih. Sebagai ikhtiar tambahan yang boleh dilakukan untuk mempercepatkan proses pemulihan ialah dengan mengamalkan ayat-ayat Al-Quran yang diberi oleh perawat. Oleh itu, pesakit yang diganggu oleh hantu raya atau saka hantu raya hendaklah melakukan amalan-amalan tersebut secara berterusan ataupun secara istiqamah. Ini kerana kekuatan rohani amat diperlukan bagi melawan gangguan hantu raya ataupun saka hantu raya tersebut. Itu sahaja perkongsian saya pada kali ini. InsyaAllah akan ada lagi perkongsian pada masa akan datang. Bagi mengelakkan tuan-puan terlepas video saya pada masa akan datang, saya sarankan tuan-puan supaya tekan butang subscribe. Jika tuan-puan merasakan video ini bermanfaat kepada orang lain, silalah tekan butang share. Jika tuan-puan ada sebarang pertanyaan, komen, ingin berkongsi pengalaman, ingin penjelasan lanjut, tuan-puan bolehlah type dalam ruangan komen, tetapi berikan saya sedikit masa untuk menjawabnya, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.